Mari tuan dengar ini cerita. Perempuan sangat mudah cemburu buta. Kalau lakinya orang muda, dia so jealous, tidak percaya. You know apa yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada rekan-rekan perbincangan kita pada hari ini. Pada hari ini kita sekali lagi syukur kehadirat ilahi dapat berkumpul sama-sama untuk membincangkan sebuah tajuk yang sangat dominan yang sangat berbalik untuk kita bincang, yaitu berkaitan dengan sejarah perburuan di Malaysia. Seperti yang kita sudah maklum bahwa buruh ini memainkan peranan yang sangat penting, khususnya dalam pembangunan ekonomi di sebuah negara. Oleh hal yang demikian adalah penting bagi kita sebagai ahli-ahli akademik untuk kita membincangkan dan mendiskusikan dengan lebih mendalam berkaitan dengan peranan ataupun konsep persatuan kerja dalam kalangan kerja di Malaysia. Baiklah, sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut mengenai tajuk ini, maka saya sebagai pengacara program kita pada hari ini ingin menjelaskan kepada rakan-rakan sekalian berkaitan dengan isu atau tajuk utama yang akan kita bincangkan dengan lebih mendalam pada pagi ini. Untuk makluman rakan-rakan sekalian, tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah berkaitan dengan apakah bentuk gerakan Satuan Sekerja Umum Semalaya ataupun dikenali sebagai NGLU lepas pendudukan Jepun di Malaya pada satu ketika yang dahulu, dan apakah bentuk ataupun peranan yang dilakukan oleh mereka untuk memastikan buruh-buruh yang di bawah petadaan mereka ini dapat melakukan gerakan kerja yang lebih berkesan. Okey, demikianlah tajuk kita yang saya sebutkan sebentar tadi, dan diharapkan ahli-ahli akan perbincangan yang lain sudah bersedia untuk menyatakan pendapat masing-masing. Baiklah, tanpa saya membuang masa lebih banyak lagi, jadi saya ingin terus bertanya kepada rakan-rakan sekalian tentang apakah yang dimaksudkan dengan konsep buruh tersebut. Ialah kita akan sedang berbincang tentang isu perburuan, jadi adalah lebih baik untuk kita tahu apa itu konsep buruh sebenarnya. Diminta wakil daripada rakan-rakan perbincangan untuk menyampaikan sedikit sebanyak pendapat mengenai konsep buruh tersebut. Silakan. Buruh ni dikatakan sebagai pekerja ataupun tenaga kerja. Dari segi teori dia, dalam satu organisasi ataupun perusahaan itu terdapat dua kelompok, iaitu kelompok pertama kelompok pemilikan modal, dan kelompok kedua adalah kelompok buruh. Buruh ni dia merupakan seorang yang diperintah ataupun dia ni berfungsi untuk mencipta dan memberi kebaikan ataupun manfaat kepada ketua ataupun syarikat ataupun organisasi yang dia tempat bekerja, macam itulah. Okey, Karl Marx juga telah mengatakan bahawa buruh ni dia Karl Marx juga telah mengatakan bahawa majikan ni merupakan orang yang memiliki modal ataupun yang menikmati nilai daripada apa yang pekerja itu lakukan. Itulah macam pada zaman dahulu sebelum kedatangan British, kebanyakan kebanyakan pekerja dia tak ada sangat macam persatuan pekerja ataupun yang khas untuk pekerja mendapatkan info ataupun memperjuangkan hak dia lah. Setelah kedatangan British, barulah tubuhnya persatuan sekerja, disebabkan kedatangan buruh Cina, India dibawa ke masuk kat sini. Macam tu je lah yang pada pendapat saya tentang erti buruh ni. Okay, terima kasih Puan Amy atas pendapat saya tadi. Pada pendapat saya lah kan, apabila adanya buruh maka sudah tentu ada kesalahan kerja kan, seperti yang Puan telah nyatakan tadi. Jadi apakah sebenarnya konsep
kesatuan sekerja tersebut, apakah peranan kesatuan sekerja tersebut yang dapat dimainkan dalam melindungi kebajikan pekerja-pekerja ataupun dalam keadaan buruh-buruh yang bekerja di Malaysia? Bolehkah salah seorang rakan pembentang kita hari ini untuk menyatakan sedikit banyak pendapat berkaitan dengan isu ini? Silakan. Terima kasih kepada Cik Beto selaku kita punya pengacara forum hari ini. Sebenarnya persatuan sekerja ini boleh didefinisikan ataupun dimasukkan kalau mengikut Seksyen 2/1 Akta Kesatuan Sekerja 1999, ia bermaksud apabila wujudnya pekerja ataupun sebuah organisasi, sebuah tempat yang memang ada pekerja, maka di situ boleh wujudnya kesatuan sekerja sekiranya mereka bergabung bersatu. Mereka bergabung. Apabila mereka bergabung, mereka boleh mewujudkan persatuan bagi pekerja di sesuatu firma ataupun sebuah syarikat lah. Yang kedua, sama ada persatuan tu dia tak kisah sama ada secara sementara atau secara sekerja ataupun yang tetap. Maksudnya dia tak kisah tempoh kesatuan tu ada, tak kisah. Yang penting ada pekerja boleh laksanakan kesatuan sekerja. Kedua, di mana dia mempunyai tujuan-tujuan dia ataupun lebih tujuan-tujuan, maksudnya matlamat persatuan tu dia kena ada. Jadi matlamat dia tu tak boleh satu lah, dia kena lebih daripada satu-satu. Contohnya kesatuan kerja ni dia ingin memperjuangkan hak-hak dia. Jadi dia kena hak-hak dia tu kena lebih dari matlamat dia. Itulah antara tiga yang itu yang salah satu definisi apa itu kesatuan kerja yang mengikut Seksyen 2/1 Akta Kesatuan Sekerja 1959. Okey. Itu merupakan definisi kan. Ya. Bagaimana pula dengan peranan kesatuan sekerja itu dalam dia memperjuangkan kebajikan para pekerja tersebut? Maksud saya kan, apakah yang kesatuan kerja tersebut boleh lakukan untuk, macam contohlah ada pekerja yang teraniaya oleh majikannya ataupun dia punya secara kerja tu terancam. Adakah dia boleh kesatuan kerja ini mampu untuk melindungi kebajikan tersebut? Okey, terima kasih. Sebenarnya memang boleh sekiranya ada pekerja merasakan hak dia tu dianiaya oleh dia punya majikan ataupun organisasi. Memang kesatuan sekerja ni boleh bersuara, tapi dengan menggunakan tiket atas kesatuan sekerja. Sebenarnya kita tahu peranan kesatuan sekerja ni satunya iaitu perubahan untuk mengubah struktur pekerjaan ataupun terma dan juga keadaan pekerja. Maksudnya sekiranya dia rasakan perlu ubah struktur pekerjaan di suatu organisasi, maka dia boleh bersuara. Itu satu peranan dia. Peranan yang keduanya, ia lebih kepada pembangunan sumber manusia. Pembangunan sumber manusia ni maksudnya pembangunan dari individu pekerja itu sendiri. Jika pekerja itu rasakan dia perlu adanya pembangunan untuk dalam kalangan pekerja, maka dia boleh nyatakan itu juga boleh dikatakan satu peranan kesatuan kerja. Yang seterusnya iaitu mobiliti antara kerja serta menegakkan maksudnya mobiliti antara pekerja. Apakah kita berusaha sama-sama mengetahui apa tu konsep buruh, konsep kesatuan sekerja, dan apa peranan yang cuba dilakukan oleh kesatuan sekerja untuk melindungi kebajikan pekerja-pekerja yang berada di bawah pesara mereka. Okey. Cakap tentang kesatuan sekerja ini, sepatutnya kita perlu tahu tentang latar belakang sejarah perkembangan kesatuan sekerja ini kan. Oleh itu, apa kata kita cuba untuk membincangkan lagi tentang lebih terinci tentang latar belakang sejarah perkembangan seperti ni lah. Ada sejumlah kalangan rakan-rakan yang cuba boleh menyatakan sedikit pendapat. Silakan. Okey. Terima kasih kepada saudara pengacara forum kita pada hari ini. Apa yang saya faham tentang sejarah perkembangan kesatuan sekerja ni, kesatuan sekerja ni merupakan di Malaysia pada masa kini merupakan satu pergerakan atau satu perkembangan selepas Perang Dunia Kedua, di mana sebelum Perang Dunia Kedua terdapat beberapa pertubuhan bagi pekerja-pekerja Cina yang bekerja di tanah Melayu pada masa itu, dan juga persatuan-persatuan buruh yang bergerak secara bawah tanah. Mereka ni maksudnya ada perbezaan lah antara kesatuan kerja yang dulu dengan kesatuan kerja sekarang. Ya, macam kesatuan kerja yang sekarang dia mempunyai hak bersuara. Di mana pada masa dulu pekerja-pekerja ni dia ada persatuan, tetapi dia hanya bergerak secara diam-diam kerana badan-badan ni merupakan dia macam
tidak dikira. ya tidak diiktiraf pada masa itu, di mana ni pada masa pemerintahan Jepun. Okey, antara tahun 1938 hingga 1941, pertubuhan pekerja yang mahir dan juga kurang mahir telah dipengaruhi oleh komunis, di mana selepas kekalahan Jepun, komunis telah mengambil alih tanah Melayu pada masa itu. Okay, pada masa ni komunis telah mempengaruhi pertubuhan pekerja, di mana dia telah mendorong pertubuhan ni lebih cenderung untuk mempertingkatkan dan mewujudkan kegiatan-kegiatan subversif yang dikenali sebagai persatuan membantu diri sendiri, di mana di sini para buruh mempunyai hak untuk bersuara. Okey, semasa pendudukan Jepun, kesatuan sekerja ni tidak didaftarkan, sebab tu mereka macam Bebas. bergerak dengan bebas dan diam-diam, tiada orang pun tak tahu, Tak berkisah. Namun selepas pembebasan tanah Melayu dari Jepun pada September 1945, muncul Malayan General Labour Union atau MGLU yang dikuasai oleh pihak komunis pada Februari 1946. Kesatuan MGLU ni telah tubuhkan cawangan-cawangannya di setiap negeri dan negeri selat, serta termasuklah Singapura. Pada masa ni Singapura masih di bawah tanah Melayu, yang terdiri daripada pekerja-pekerja yang terlibat dalam semua aktiviti perdagangan dan perusahaan. Jadi MGLU ni dia merupakan induk kepada pertubuhan Kesatuan Sekerja yang lain seperti MTUC, iaitu Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia, CIAM, Central Indian Association of Malaya, dan lain-lain kesatuan sekerja yang lain yang terdapat pada masa kini. Maksudnya Kesatuan Sekerja MGLU pada masa dulu tu iaitu kaum Cina dan kemudian lebih bergiat aktif berbanding kaum Melayu. Maksud Tuan, di sana macam bagaimana dengan proses pergerakan perbezaan kaum tersebut dalam gerakan Kesatuan Sekerja tersebut? Perbezaan kaum ini berlaku disebabkan British pada masa tu. Corak pentadbiran British ni dia mengasing-asingkan buruh ni melalui sistem pemerintahan, bencana perintah tu, di mana bangsa Cina diletakkan di kawasan perlombongan dan bahagian bandar, manakala India di kawasan estate dan Melayu di kawasan kampung. Ini membuatkan MGLU ni Tidak besar dalam kalangan masyarakat Melayu ni dia tidak terlibat sangat dalam kesatuan sekerja ni. Kita semua pun sudah tahu dan penonton-penonton pun sudah tahu tentang latar belakang perkembangan sejarah Kesatuan Sekerja MGLU, iaitu Kesatuan Sekerja yang wujud selepas pendudukan Jepun di Tanah Malaya pada satu ketika dahulu lah. Okay, seterusnya kita teruskan perbincangan ini dengan menimbulkan persoalan berkaitan dengan fokus yang ingin dicapai oleh Kesatuan Sekerja tersebut, iaitu objektif ataupun matlamat yang ingin mereka capai dalam perjuangan mereka sebagai Kesatuan Sekerja. Adakah fokus-fokus ini telah dapat dicapai dan membentuk satu Kesatuan Sekerja yang berkualiti? Okey, baiklah. Okey, sebenarnya fokus Kesatuan Sekerja ni kan, kalau kita tengok dia daripada dulu lagi, seperti mana yang cakapkan tadi kan, dulu melalui sistem pencarian perintah tu dia letakkan di mana mengikut kaum kan. Jadi lazimnya kan setiap kaum tu di mana di contoh India di estate tu dia ada Kesatuan Nampaknya masing-masing akan berbincang kita ini dapat melontarkan pendapat yang sangat bernas, sehingga saya sendiri sebagai pengacara pun sebelum ini saya mengaku jujur saya kurang tahu tentang konsep buruh, Kesatuan Sekerja dan dunia sejarah berkembang. Dan selepas perbincangan ini saya mendapat sedikit input pengetahuan daripada penjelasan kawan-kawan lah. Okay. Secara kesimpulannya, memangnya Kesatuan Sekerja ini membawa banyak manfaat kepada
khususnya kepada golongan pekerja dalam memperjuangkan kebajikan mereka. Oleh kerana demikian adalah penting bagi kita sebagai ahli-ahli akademik untuk terus memberi perhatian yang lebih khusus, memberi khusus kepada peranan satuan kerja dalam memperjuangkan kebajikan pekerja-pekerja di Malaysia. Sekian, diharapkan dengan perbincangan pada hari ini maka dapatlah kami menyediakan input ataupun pengetahuan sedikit untuk dijadikan sebagai sebagai pengetahuan kepada penonton. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.